bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sanusi hanya nak kerja muda. Itu antara kata-kata daripada Dato' Sahanim yang mana beliau menempelak Sanusi, sahabat-sahabat semua. Ada yang mengatakan walaun-walaun di luar sana, menteri besar mereka sempoi makan durian bersama dengan rakyat. Mungkin sahabat semua, itu cara ya MB Lato-Lato ini untuk menutupi segala kegagalan tata kelola beliau di negeri Kedah yang dipimpin oleh Parti PAS ini. Jadi apa yang cuba dilakukan? Ya, dengan lepas tangan bersama rakyat, makan durian bersama rakyat. Kononnya kelihatan berjiwa rakyat lah kononnya sahabat semua. Tapi hakikatnya kita boleh nampak ya, ini adalah pentadbiran tata kelola daripada pemimpin daripada Parti PAS. Hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan Anda ya kenyataan seorang pemimpin ya daripada UMNO ini yang membuat kenyataan ya menempelak MB Menteri Besar Kedah, yaitu MB Lato-Lato. Jadi saya mau membawakan Anda untuk mendengar apakah yang dinyatakan oleh Dato' Sahanim Muhammad Yusof ini. Bukan kita nak tanamkan sikap negatif, tetapi jangan sampai kita tengok orang tu dia ni macam Nabi, dia sempurna semua, tak. Cuba kita tengok di Kedah, tengok balik apa janji dia. Terutama yang saya tengok di kawasan saya, dia sebenarnya tertekan apabila ramai lagi orang miskin yang memohon meminta rumah, repair rumah. Dia tertekan bila YB ni bawa kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dia tertekan. Sebab tu dalam ucapan dia kata dia nak buang budaya meminta. Dia tak bagi orang Kedah minta. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah orang tu susah, orang tu anggap dia digerita, aku takutnya nak minta rumah aku nak roboh ni. Tetapi kerana takut kat dia anak dalam rumah kelaparan, rumah pun nak roboh, siapa yang bersalah? Sebab tu saya merayu kepada rakyat Kedah, kalau rakyat Kedah rasa susah, rasa layak, minta aja. Minta kat Jabatan Kebajikan Masyarakat, minta permohonan rumah kat KPLB, minta kat zakat. Rumah zakat hari ni bukannya dapat tanpa diminta. Bila kita minta, pegawai tengok layak, dapat. Sanusi tu salah. Dia tak bagi rakyat minta sebab dia tertekan orang miskin ramai minta untuk repair rumah dan sebagainya. Dia tak bagi meminta. Dia kata saya nak buang budaya minta. Salah. Saya minta orang-orang terutama ibu tinggal di Kedah, kalau anda susah, adalah rumah ada anak OKU yang sakit, pergi minta kat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau tak minta, macam mana kerajaan nak tahu, macam mana kerajaan nak tolong? Ayat Sanusi salah. Dia kata dia nak buang budaya meminta. Orang Melayu ni, kalau dia berduit, dia mampu, dia takkan minta. Sanusi ni dia nak kerja mudah, dia tak bagi orang susah minta. Itulah kerajaan PAS. Dia nak mudah. Masa dulu dia jadi pemakang, masa UMNO jadi kerajaan, kalau dia lalu tengok rumah yang buruk, dia akan kutuk UMNO. Sekarang ni dia di kerajaan, dia tak bagi minta. Salah tu. Rakyat Kedah, sila minta. Seandainya anda susah, anda ibu tunggal, suami sakit terlantar ke rumah, ada anak yatim, ada anak OKU, sila minta. Anda minta, anda mohon, anda hapak dekat kepada kita, kepada kerajaan, tak salah pun. Kalau anda layak, kerajaan akan bagi permohonan tu. Jangan takut kepada derita. Kalau dia kata jangan minta, takut dia minta, jangan. Sila minta, anda layak, anda akan. Alright, itu dia sahabat semua ya kenyataan daripada Dato' Sahanim yang mana beliau menyatakan bahawa Sanusi ini hanya nak kerja muda. Ya, lepas tu suruh rakyat jangan minta bantuan ya kepada kerajaan negeri di Kedah ini. Waduh, apa punya menteri dah. Sampai rakyat yang nak minta bantuan pun dilarang untuk meminta bantuan sahabat-sahabat semua. Adakah ini caranya ya pimpinan-pimpinan daripada PAS khususnya Menteri Besar ini untuk lepas tangan? Berbeda sekali ya dengan kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan hari ini. Kalau kita lihat sumbangan tunai rahmah adalah satu sumbangan bantuan tunai yang paling tinggi dalam sejarah. Ya, walaupun walaun lebay-lebay, sitro-sitro pembangkang Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu Gerakan ini membuat tuduhan kononnya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang zalim. Itu antara tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat peruntukan bantuan tunai sehingga RM10 bilion ringgit melalui sumbangan tunai rahmah tahun 2024 merupakan paling tinggi dalam sejarah negara kita. Dengan ini membuktikan kerajaan perpaduan prihatin kepada penderitaan rakyat.
Menurut Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Selangor, Nur Atila Abdullah Sani, pemberian paling tinggi itu seharusnya menafikan segala cakap-cakap pembangkang yang kerap menuduh kerajaan ini zalim. Sebaliknya perlu mengakui fakta jumlah yang telah dibelanjakan kerajaan memperbaiki kehidupan golongan B40. Dan berdasarkan data belanjawan tahun 2024, sumbangan tunai ramah ikhtiar RM10 bilion ringgit lebih tinggi daripada bantuan tunai ketika era kerajaan PAS dan Bersatu PN yang hanya berjumlah RM6.5 bilion ringgit. Jadi ini jelas menunjukkan kesungguhan Perdana Menteri dalam menjaga kebajikan rakyat bahkan lebih baik daripada kerajaan sebelumnya. Kata beliau ketika dihubungi Suara Keadilan. Selain itu katanya program-program bagi meningkatkan pendapatan rakyat turut giat dilakukan dengan termasuk inisiatif pendapatan rakyat yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi. Jadi hal sama tidak dilakukan pembangkang PN ketika mereka mentadbir Malaysia pada tahun 2020-2022. Tidak hanya subsidi, kerajaan juga berusaha untuk menaikkan pendapatan rakyat dan ini dibuktikan dengan pelbagai inisiatif yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan seperti inisiatif pendapatan rakyat IPR. Ya, kalau dikatakan sebagai zalim maka jelaslah makna zalim itu apa. Jangan hanya berwirid di mulut tapi pembangkang sendiri tidak tahu makna yang disebutkan. Mungkin susah untuk pembangkang mengakui usaha kerajaan, namun sebagai pembangkang mereka seharusnya belajar untuk menjadi pembangkang yang berilmu dan berhenti memainkan naratif yang boleh memecah belahkan rakyat katanya. Berdasarkan data bantuan tunai kepada rakyat pada era pentadbiran Perdana Menteri kita, era Perdana Menteri Kerajaan PAS dan Bersatu Muhyiddin Yassin ialah 6.5 bilion ringgit tahun 2021, Ismail Sabri 7.8 bilion dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2023 8 bilion dan tahun 2024 sebanyak 10 bilion, kenaikan 2 bilion lagi sahabat-sahabat semua. Jadi ini sebenarnya menunjukkan ya bahawa dakwaan tuduhan yang dibuat oleh geng-geng pembangkang ini adalah satu tuduhan yang sembrono sahabat-sahabat semua, dan saya percaya kerana apa ya mereka melakukan tuduhan sebegitu? Kerana mereka cuba menutupi kegagalan-kegagalan yang berlaku ya ketika era kerajaan PAS dan Bersatu ini. Dan akhirnya sahabat semua, kononnya ya yang mereka salahkan Perdana Menteri kita. Bila masa pula masalah-masalah ini timbul kerana kerajaan hari ini. Ya, kerajaan hari ini memiliki ataupun mewarisi masalah-masalah yang begitu serius yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini, PAS dan Bersatu. Contoh, hutang. Selama 2 tahun mereka memerintah sahabat semua, hutang ditambah kepada 100 bilion ringgit, juta atau bilion, maafkan saya. Kalau mungkin anda ingat, teman-teman, sahabat-sahabat semua boleh betulkan. Begitu juga tahun berikutnya, Ismail Sabri juga 100 ribu bilion ya, dipinjam. Tetapi pada tahun lalu, tahun 2023, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuba ya mengurangkan bebanan hutang itu dengan mengurang sebanyak 93 juta atau bilion, maafkan saya lupa. Dan tahun ini dikurangkan lagi kepada 84 bilion ringgit. Jadi sahabat semua, kita nampak ya siapa sebenarnya yang cuba memperbaiki ekonomi kita yang gagal diselamatkan ataupun gagal dipulihkan oleh kerajaan PAS dan juga Bersatu. Hari ini kita boleh nampak MB Lato-Lato hanya tersengih di sana dengan buah duriannya. Tetapi apabila rakyat Kedah meminta bantuan, katanya jangan minta bantuan, itu tidak baik. Jadi kalau mereka menjadi kerajaan, apalah yang mereka buat? Goyang kaki, makan gaji buta. Adakah mungkin itu yang mereka mahu? Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen dan juga pandangan anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.